Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. 主爱的弟兄姐妹，早上好！ Izinkan saya pada kesempatan yang sangat istimewa ini untuk mengucapkan selamat Hari Mama bagi setiap mama yang hadir di dalam ruangan ini. 允许我在这美好的机会呢，向大家坐在场的妈妈们，祝大家母亲节快乐！ Kiranya kasih dan kekuatan dari Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. 但愿上帝赐下的慈爱与我们同在。 Mungkin di antara kita ada yang saat ini sudah tidak lagi memiliki mama. 也许在我们当中也有的，已经没有妈妈在身边了。 Namun biarlah pada momen ini menjadi waktu yang indah bagi kita untuk mengenang segala kasih sayang, pengorbanan dan teladan kebaikan yang telah mereka wariskan kepada kita. 但愿在这个美好的机会，让我们可以纪念他们的牺牲，他们的对我们的慈爱和榜样。 Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah menghadirkan sosok mama di dalam hidup kita. 我们感谢主，他已经赐给我们，在我们的生命当中有妈妈。 Hari ini tema kita adalah mama yang dipuji Tuhan. 今天我们的主题就是上帝所称赞的妈妈。 Seringkali dunia memuji seorang mama karena kecantikannya atau karena keberhasilannya mendidik anak atau karena karirnya yang hebat. 今天的世界呢，往往是因为一个母亲拥有这个很艳丽，或者是美容，或者是她教育孩子那么成功，所以才称赞她。 Namun pagi ini kita akan melihat kriteria seperti apa yang membuat seorang mama itu layak untuk menerima pujian. Bukan hanya dari manusia tetapi terutama dari Tuhan sendiri. 但是今天我们一起来思考上帝如何只对这个怎么样的妈妈来称赞她，而不是以世上的人来看，更是上帝。 Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Amsal 31 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. 我们一同来翻开我们的圣经，从箴言31章29到31节。 Demikian firman Tuhan, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. 才德的女子很多，唯独你超过一切。艳丽是虚假的，美容是虚浮的。唯敬畏耶和华的妇女必得称赞。愿她享受操作所得的，愿她的工作在城门口荣耀她。 Demikian firman Tuhan. 我们读经到此。 Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, saya ingin menawarkan sebuah lowongan pekerjaan. 亲爱的弟兄姐妹，我们还未深刻的进入神的话语时，我想发布一个工作的招聘。 Silakan Bapak Ibu memperhatikan persyaratannya, apakah ada yang tertarik dengan lowongan ini. 请可以过目一下这个工作的要求。 Posisi multitalenta terbesar di dunia. 这个是世上最大多才多艺的职 Jabatan 位。 manajer kehidupan dan kebahagiaan. 位置呢，就是生活和快乐的经理。 Jam kerja siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu. 然后工作时间就是一天24小时，然后一周7天。 Fasilitas cuti tidak ada, hari Minggu, tanggal merah atau hari raya justru menjadi beban kerja puncak, bisa meningkat sampai 300%. 然后没有休假，反而就是公共假期或者是节日呢，这个工作量和工作压力会增加到30%，300%。 Lalu tanggung jawab yang harus dilakukan. 然后所承担的责任是什么？ Seorang koki dan ahli nutrisi harus menyajikan makanan yang lulus sensor balita hingga remaja, sekaligus menjadi pencuci piring profesional. 一个厨师，然后是营养师，然后过滤从婴孩到青年的这个食物，并且可以成为一个专业的洗盘子。
Guru les menguasai kurikulum dari mengeja huruf sampai bisa kalkulus, sekaligus menjadi tutor karakter. 然后成为补习老师，然后掌握从字母拼写到这个微积分的全部课程内容。 Profesi sebagai konselor, pendengar setia 24 jam per 7 hari, ahli meredakan tangisan dan motivator di saat sulit. 然后也成为顾问老师，善于听哭泣，然后可以安慰人心。 Bertanggung jawab di bidang transportasi, supir pribadi yang handal menembus kemacetan demi memastikan semua anggota keluarga sampai tujuan tepat waktu. 然后也掌握交通，就是4人的司机，善于闯过这个堵车，保证全家人可以准时到达目的地。 Sebagai bendahara, mengelola anggaran rumah tangga agar tetap stabil bahkan saat harga cabai melonjak tinggi. 然后成为这个国家的政治部长，经营家庭的经济情况，甚至到这个辣椒的价钱升高。 Kualifikasinya, kesabaran tanpa batas, kemudian kemampuan multitasking, memasak sambil mengajar PR dan bisa sambil melipat baju. 然后他的资格呢，就是无条件的这个忍耐，他有多任务能力，处理能力。 Memiliki indera detektif, bisa menemukan kaos kaki yang hilang di dalam hitungan detik. 然后拥有真正的这个敏感度，可以几秒钟就可以找到失去的这个袜子。 Sistem kerjanya kontrak seumur hidup dan tidak bisa resign, tapi gajinya 0 rupiah. 这个合同制度呢，就是终身的合同，然后没有工资。 Apakah ada yang berminat Bapak Ibu? 有没有感兴趣的？ Jika kita melihat dari sisi ekonomi dan logika manusia, saya yakin tidak akan ada orang yang mau mengambil profesi ini. 如果从这个经济呢和人类的这个逻辑呢，我保证没有人敢采取这个事业。 Namun kenyataannya Bapak Ibu, ada miliaran orang di dunia ini yang dengan sukarela menerima posisi ini, yaitu seorang mama. 但是实际上呢，有10亿人呢情愿的来接受这个实业呢，就是妈妈。 Seorang mama rela mengerjakan tanggung jawab yang begitu berat bukan karena mengejar gelar formal atau gaji yang besar Bapak Ibu, melainkan karena satu alasan, kasih yang begitu besar bagi keluarganya. 那一位母亲呢，她愿意承担这样重担的责任呢，不是因为她要追求最高的位置或者是工资，但是因为她有一个原因，她就是爱她的家人。 Dampaknya Bapak Ibu, seorang mama sedang membentuk masa depan dunia. 影响是什么呢？一位妈妈正在塑造未来。 Namun Bapak Ibu, ada satu pertanyaan bagi kita semua pada pagi hari ini. 但是弟兄姐妹，今天有一个问题对大家这样的问： Pernahkah ada satu pujian yang tulus yang kita ucapkan untuk mama kita? 我们是否有向我们的妈妈真诚的来称赞他们呢？ Jujur Bapak Ibu, saat sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, saya bertanya kepada diri sendiri, pernah nggak ya saya memuji mama saya? 说实话，当我准备这样今天的讲道，我自己问自己，就是我有过这样诚心的为我妈妈来称赞她呢？ Rasa-rasanya hampir tidak pernah. 好像几乎没有。 Mungkin kita merasa canggung, merasa kaku, atau merasa aneh untuk mengucapkan kata-kata manis itu. 可能我们会觉得很尴尬，或者是很奇怪，说出这样甜言蜜语。 Paling maksimal kita hanya mengucapkan sepatah kata terima kasih saat dibantu. 最多当我们受到帮助的时候，我们就说一声谢谢。 Kita sering menganggap semua pengorbanan mama itu sebagai sesuatu yang sudah seharusnya dalam tanda petik. Jadi kita itu take it for granted. 我们经常想到他们所付出的这个牺牲呢，他们帮助我们是因为理所当然的，应该的。 Padahal Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam Amsal 31 itu memberikan standar yang berbeda.
但是呢，在这个箴言31章呢，告诉我们不一样、不同的这个标准。 Tuhan menginginkan seorang mama itu tidak hanya bekerja keras, tetapi juga layak untuk menerima apresiasi. 上帝不要妈妈只是勤劳的工作，而是应该得到她所应得的赏赐。 Bapak Ibu, saya rasa semua mama di dunia ini pasti senang dipuji. 我想的这个全世界的妈妈，应该如果受到这个称赞的话，他们会很开心。 Apalagi jika yang memuji itu adalah suami atau anak-anaknya. 甚至如果赞扬他们的是她的丈夫或者是自己的孩子， Benar Bapak Ibu? Yang setuju boleh angkat tangan. 同意的可以举手。 Ya, pasti kita senang untuk menerima pujian. 当然，受到这个赞扬的时候，我们肯定会很开心。 Karena sebuah pujian itu sebisa seperti bahan bakar yang menghapuskan rasa lelah kita. 因为这样的赞扬呢，会像一个燃料，燃烧我们。 Saya ingat ada satu kenangan yang manis begitu ya, waktu anak saya yang bungsu itu masih TK. 我想到一个很美好的一个这个经验呢，就是当我最小的孩子还上幼儿园的时候， Jadi satu hari saat pulang sekolah, jadi saya sama anak saya yang bungsu itu menumpang di mobil teman gitu, karena anaknya udah sama-sama TK gitu. 当一次回家的时候，我跟我的孩子就是一同跟上朋友家，就是一起回去。 Lalu tiba-tiba temannya itu bertanya kepada anak saya, 然后这个我孩子的朋友就问我的孩子， dia bilang, Hovan, kamu suka makan bakmi nggak? 他问你浩凡，你喜不喜欢吃面条？ Aku suka banget loh, mamaku sering beliin. 我很喜欢，因为我妈妈经常买给我。 Lalu dengan bangganya si Hovan ini menjawab, 然后很自豪的，这个我的孩子浩凡这样回答： aku juga suka makan bakmi. 我也很喜欢吃面条啊， Mamaku bahkan bisa masak sendiri. 我妈妈甚至可以煮面条的。 Mama kamu bisa nggak? 那你妈妈会吗？ Bakmi masakan mamaku itu paling enak kali. 我妈妈煮的面条是最好吃的。 Bapak Ibu mendengar perkataan polos itu, hati ini rasanya sangat terhibur. 听到这样天真的话，这个心好像得到了极大的安慰， Rasanya segala jeli lelah di dapur itu terbayar lunas. 好像在厨房下厨的这个功夫的这个牺牲呢的付出已经得到了报答。 Bahkan saking senangnya dipuji, seminggu setelah itu kami bisa makan bakmi sampai 2 sampai 3 kali Bapak Ibu. 甚至因为这样的赞扬呢，就是我们一个礼拜能吃2次到3次的这个面条。 Pujian anak memberikan kekuatan yang luar biasa bagi seorang mama. 这个孩子对妈妈的赞扬呢，是给妈妈极大的快乐。 Setelah ini jangan suruh saya masak bakmi ya Bapak Ibu. 最后，请不要让我煮面条。 Namun Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca hari ini membawa kita kepada standar pujian yang lebih tinggi. 但是弟兄姐妹，今天我们所读的神的话语呢，让我们更靠近了最高的这个条件。 Amsal 31 ayat 30 memberitahukan kepada kita bahwa seorang istri atau mama yang dipuji Tuhan adalah mama yang takut akan Tuhan. 在箴言31章呢，告诉我们蒙神称赞的母亲就是敬畏神的母亲。 Dunia mungkin sering berkata, mama yang hebat adalah mama yang mungkin wajahnya cantik, yang badannya tetap ideal, atau yang karirnya sukses. 这个世上也许这样说，了不起的妈妈就是因为她很美丽，然后她的事业很好，然后她的身材也很好。 Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, Bapak Ibu di ayat yang ke-30, Bapak Ibu jadi sekali Alkitabnya sambil dibuka ya, karena saya tidak tampilkan ayatnya. Dikatakan bahwa kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Kecantikan fisik bisa pudar dan hilang dimakan waktu. 但是在30节这样提醒我们，这个艳丽是虚假的，美容是虚浮的。这个外表的魅力呢，会随着时间而衰退的。 Yang tidak akan pernah pudar di mata Tuhan adalah hati yang takut akan Tuhan. 但是在神的眼中，永远不衰退的，就是敬畏上帝的心。 Apa artinya hati yang takut akan Tuhan?
敬畏神的心意思是什么呢？ Yang pertama, dia menjadikan Tuhan itu sebagai pusat hidupnya. Dia mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap keputusan rumah tangganya. 就是以神为他生活的中心，就是在家庭所有的事情呢，他会依靠神。 Dia mau mendidik anaknya di dalam iman, bukan hanya memastikan anak-anaknya itu sukses di dalam pendidikan, tetapi dia mau memastikan bahwa anaknya mengenal Tuhan. 他培养孩子的信仰，不仅要确保孩子在学校取得好成绩，但是更是孩子的信心。 Dia mau memastikan anaknya hidup dengan takut akan Tuhan juga. 他要确保孩子是敬畏神而生活的。 Yang ketiga, dia menjadi mitra sejati bagi suaminya. 第三，就是他成为丈夫的真正的伴侣， Dia menjadi penolong yang membawa damai. 他成为带来和平的帮助。 Kalau kita memperhatikan di bagian Amsal ya dari ayat 10 sampai yang ke-31, ada bagian yang mengatakan bahwa karena dia suaminya itu dikenal. 如果我们看这个箴言第31章10到31节，我们可以看到，因为她，所以她的丈夫得荣耀。 Dan seorang wanita yang takut akan Tuhan, dia menjadi berkat bagi sekitarnya. 然后我们可以看到因为有这样的母亲呢，有这样的妈妈呢，就是可以成为周围人的祝福。 Tangannya itu terulur bagi orang-orang yang membutuhkan. 她的手可以伸出来帮助有需要的人。 Bapak Ibu, di dalam kitab Amsal, takut akan Tuhan itu merupakan satu tema besar atau tema utama di dalam kitab ini. 弟兄姐妹，在这个箴言呢，整个箴言就是说关于敬畏上帝的心。 Ini bukanlah rasa takut karena misalnya seorang mama itu takut kalau ia tidak dicintai oleh suaminya atau dia takut hidup miskin sehingga ia melakukan semua itu. 不是因为一个妈妈害怕这个丈夫不爱她了，或者是因为她没有做这一些事，她会失去这样的对待。 Tetapi ini merupakan satu rasa hormat, satu rasa kekaguman dan takjub yang mendalam kepada Allah. 更是因为她敬畏上帝，她敬佩深刻的敬畏上帝。 Jadi seorang mama dia melakukan semuanya itu karena dia menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. 因为妈妈这么做，是因为她知道她在神的面前是怎样的人。 Ia tahu kalau dia berharga di mata Allah. 她知道她在神的面前是有价值的。 Rasa takutnya itu didasari oleh rasa syukur, rasa kasih dan kerinduan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. 她敬畏的心是来自于她感谢上帝的心。 Itulah sebabnya dia bisa bekerja dengan sukarela. 所以她可以这样情愿的来去劳工， Dia mau melayani keluarganya. 她愿意服侍她的家人。 Bagi seorang mama, setiap cucian, setiap masakan, setiap tetes keringat adalah pelayanan yang penuh sukacita bagi Tuhan. 对一个妈妈来说呢，每一次洗盘子或者是做家务呢，都是对上帝的服侍。 Sama seperti Kristus yang memberikan ketaatan yang sempurna kepada Bapaknya. 就像基督这样完整的顺服上帝。 Seorang mama yang takut akan Tuhan mau belajar memberikan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. 敬畏上帝的母亲呢的妈妈呢，会把整个的生命献上。 Lalu bagaimana dengan kita? Jika Tuhan saja memuji mama yang takut akan Dia, masakan kita masih gengsi untuk memberikan pujian bagi seorang mama? 那我们呢？如果上帝就这样的称赞、敬畏他这样的母亲呢，那我们还有什么样？为什么我们还是去很尴尬的来称赞、来赞扬我们的妈妈呢？ Bapak Ibu kalau mau jujur ya gitu, ketika seorang mama atau mungkin seorang wanita membaca Amsal 31 ayat 10 sampai 31 itu, 说实话，当一个妈妈读这个箴言第31章10到31节的时候， seringkali yang dirasakan itu bukan sukacita, 她经常感觉到的不是喜乐，而是沉重的； melainkan sebuah tekanan yang berat. 不是喜乐，而是沉重的这个压力。 Kriteria yang disebutkan ini rasanya terlalu ideal, terlalu sempurna dan mustahil bisa dicapai. 所提到的要求好像是太理想、太完美的，很难达到。 Bagi yang belum menikah mungkin bergumam. 如果对这个还未结婚的人，也许他们会这样想：
Mana ada wanita seperti ini di dunia nyata? 这个事实上呢，没有这样的女人吧？ Memang tidak ada yang sempurna Bapak Ibu. 是的，没有完美的。 Makanya ada satu pepatah yang berkata demikian. 所以有一个俗话这样说： It is hard to be a woman. You must think like a man, act like a lady, look like a young girl, and walk like a horse. 做女人真难，要得像男人这样思考，像淑女一样行动，看起来像一个年轻的女孩，但是要像马一样这样的努力工作。 Sangat sulit menjadi seorang wanita, begitu ya. Harus berpikir seperti laki-laki, bersikap seperti wanita yang terhormat, terlihat seperti gadis yang muda, dan bekerja keras seperti kuda. 做女人真的很难，因为要像男人思考，像淑女一样行动，然后外表要像年轻的女孩，然后要一样像马这样努力的工作。 Namun Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa Amsal 31 ini sebenarnya adalah nasihat seorang ibu kepada anaknya, yaitu Raja Lemuel. Itu ada di ayat 1-nya ya Bapak Ibu kalau mau perhatikan. 但是弟兄姐妹，你们知道吗？这个箴言呢，实际上是以穆里勒王的这个他的母亲给他的这个劝告。 Jadi ceritanya sang ibu itu sedang memberi kisi-kisi. Lemuel dia bilang, kalau mau cari istri, carilah yang takut akan Tuhan, yang karakternya itu tuh seperti ini loh. 就是他的母亲向这个以穆以勒这样说：你要是想娶妻的话，你就要找这样敬畏耶和华的这样的一个女人。 Nah, Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan di ayat 10 itu dikatakan istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. 如果我们可以看到第11节到12节，才德的妇人谁能得着呢？她的价值胜过珍珠，在第10节。 Cakap ini kalau dalam bahasa Inggris itu noble karakter ya, jadi karakter yang mulia begitu. 如果这个就是她的品格就是很好的。 Jadi dikatakan itu seperti permata, apa artinya Bapak Ibu? Seperti permata artinya itu sesuatu yang langka, yang susah untuk dicari. 就是胜过珍珠，就是她的品格很难找到的。 Jadi ini adalah ciri-ciri ideal seorang mama atau seorang istri begitu ya. 就是一位母亲、一个妈妈、一个妻子的要求是应该是这样才理想的。 Jadi yang pertama karakter yang dimiliki dia itu seorang istri yang dapat dipercaya di ayat 11 dan 12. 第一就是她可靠的，就是在11到12节。 Seorang istri adalah fondasi keamanan bagi suaminya. 然后这个妻子也是她丈夫应该信任的， Dia mendatangkan kebaikan bukan keburukan. 她应该是拿来好意而不是损失。 Kepercayaan adalah nilai yang tertinggi di dalam hubungannya. 在他们的关系应该有信任。 Kalau kita 重要。 memperhatikan ayat 13 sampai 19 itu menunjukkan karakter seorang istri yang rajin dan pekerja keras. 如果我们看第13到19节，就是提出这个妻子的品格，就是她很勤劳， Jadi dikatakan ia bangun kalau masih malam. 就是说天还没亮她就起床了， Dia menyediakan makanan bagi seluruh anggota keluarganya. 她为全家人预备了饭吃。 Ya seperti tadi ya lowongan kerja dia bukan hanya menyediakan makanan ya, bukan hanya koki, dia juga guru les, dia dokter keluarga, petugas kebersihan, supir pribadi hingga manajer keuangan. 就是像刚刚我们提到的这个工作招聘的这个资格和要求呢，这么多，从这个厨师、私人司机到这个家庭的这个医生，都是他自己承担。 Ngomong-ngomong manajer keuangan Bapak Ibu, 说起这个经济的财务经理， kadangkala ada ibu-ibu yang kalau di pasar itu menawar tidak masuk akal gitu ya. 在这个超市有就是讨价还价的时候，讨的会很过分的。 Ditanya sayur berapa satu ikat? 他说一磅的这个青菜多少？ 7.000 kata tukang jualnya. 哦，7000， 6.000? 6000吧？ Janganlah, 7. 不要7000， 6.000?
6000， Pedagangnya bilang, ya udah deh 6,5 deh, udah nggak untung itu cuma untung dikit. 他就说好吧，6500吧，应该没有得到利益了。 Enggak, 6.000 abis itu dia pergi. 他说不，6000就6000，他直接走。 Saking perhitungannya ibu-ibu. 就这样的讨价很过分的。 Poin yang ketiga Bapak Ibu, karakter seorang istri adalah peduli kepada sesama, itu di ayat 20. 第三，他的应该有的这个品格就是他关心关怀周围的人。 Tangannya itu tidak hanya sibuk untuk mengurus rumah tangganya sendiri. 他的这个双手呢，不单只是关护他的家庭， Tapi itu juga terulur bagi mereka yang miskin, yang membutuhkan belas kasihan. 但是可以伸出来帮助需要的人。 Dia menunjukkan kepeduliannya itu kepada orang-orang di sekitar yang membutuhkan. 他显出就是对周围有需要的人帮助他们。 Kemudian di ayat 25 dan 26 kita melihat bahwa seorang istri itu juga bijaksana dan penuh kasih. 然后我们可以看到，在第25节这样说，就是他 Bijaksana penuh kasih. 他就是有慈爱和仁慈。 Dia menjaga perkataannya ketika dia membuka mulutnya. 他开口的时候，他就保守自己的言语。 Jadi tidak asal keluar kata-kata yang kasar. 他说话不是随便去说。 Mungkin ada orang yang berkata, gue kan dari dulu emang begitu, kalau ngomong ya harus kasar. 也许有这样的人，就是这样的人说，我一直以来都是这样的人，我说话本身这样的粗鲁。 Kalau gue nggak marah-marah itu bukan gue. 如果没发脾气，那应该不是我。 Bapak Ibu itu bisa berubah. 弟兄姐妹，这些都可以改变的。 Kalau kita menjadi wanita yang takut akan Tuhan, kita mau belajar, kita mau berjuang untuk mengubahnya. 如果想成为一个敬畏上帝的女人呢，我们可以改变的。 Nah, Bapak Ibu itu tadi beberapa ciri-ciri karakter ya seorang wanita atau seorang mama yang takut akan Tuhan. 弟兄姐妹，这就是敬畏上帝的女人是这样的条件。 Sekarang saya mau mengajak kita memperhatikan Amsal 31 dari ayat 10 sampai yang ke-31 ini. 现在我们要看箴言第31章10到31节。 Dari tadi yang kita sebutkan itu sepertinya seolah-olah ini kan ngomongnya semua buat mama, buat istri, buat perempuan begitu. 我们可以看到，好像一直说，就是为妈妈、为一个女人去针对他们的。 Ada bagiannya juga buat bapak-bapak 但是 atau kaum Adam. 但是有针对有指给这个丈夫们的。 Sebenarnya Amsal 31 ini bukanlah daftar checklist yang harus dicentang oleh wanita agar dia layak dicintai. 其实呢，这个箴言31章呢，并非一份可以勾选才可以让一个女人得到这样的尊重和慈 Di 爱。 seluruh pasal ini tidak ada satupun kalimat perintah atau instruksi yang ditujukan kepada wanita. 因为在这一章中的没有一条诫命直接针对指向这个女人， Jadi semuanya itu sifatnya adalah rujukan begitu. 就是一个故意而已。 Misalnya kayak ayat 12 dia kata ia berbuat baik, 13 ia mencari bulu domba. Jadi iya begitu. Enggak ada kalimat perintahnya. 就是没有一个完全来诫命来针对指向他们的。 Satu-satunya bahasa instruksi justru ditujukan kepada pria atau yang Lemuel itu di ayat 31. 就是唯一一个指向，就是让人去做的诫命，就是在第31节。 Ayat 31 berkata, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. 第31节这样说：愿他享受操作所得的， Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. 愿他的工作在城门口荣耀他。 Berilah. 愿 Itu 他 adalah 享受， suatu kalimat perintah. 这个是一个诫命。 Kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu dikatakan begini, balaslah segala kebaikannya. Ia wanita yang patut dihormati di mana-mana. 在印尼的这个翻译呢，应该是她必须报答，因为她是一位值得尊重的女人。 Jadi Amsal 31 ini bukanlah daftar tugas bagi istri.
所以这个箴言第31章呢，不是妻子们应该所有都去做的诫命， yang wajib untuk dipenuhi semua. 就是必须全都做， Itu rekomendasi. 只是推荐而已。 Tetapi Amsal 31 ini adalah daftar pujian dari suami untuk istrinya, Bapak Ibu. 而是呢，这个箴言31章呢，是丈夫对妻子的称赞词。 Saya yakin semua ibu-ibu pasti senang mendengarnya gitu ya. 我想到应该每一位的妻子们都会很开心听到这一句。 Ini bukan tentang aku mencintai kamu jika kamu mengurus anak dengan baik. 这不是因为我爱你，是因为你这样很好的照顾孩子们。 Aku memuji kamu karena masakanmu enak. 我称赞你，我赞扬你，不是因为你做的饭好吃。 Cinta atau kasih yang sejati tidak bersyarat. 真正的爱呢，是无条件的。 Pujian yang sejati itu seharusnya berkata, aku mengasihi kamu karena siapa dirimu, karena aku telah memilih kamu. Bukan karena apa yang sudah kamu lakukan untukku. 真正的这个赞扬呢，只称赞呢，不是因为你给我什么，你所做的什么我才爱你，而是我爱你是因为你自己，你本身，你本人。 Seperti Kristus yang mengasihi kita orang yang berdosa. 就像基督爱我们罪人， Bukan karena kita layak untuk menerimanya, bukan karena perbuatan baik kita. 不是因为我们所做的好事他才爱我们， Tapi karena ia mengasihi kita, ia mau datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. 而是因为他爱我们，他才愿意来到这个世界。 Bapak Ibu, seringkali kita mendengar seorang suami berkata dengan entengnya begitu ya. Kalau ditanya istri gimana kerja? Oh enggak, istri saya tidak bekerja, dia cuma ibu rumah tangga di rumah. 有时候这个丈夫们就很轻易的说，当有人回答他的时候，哦，我的妻子她不工作，她是家庭主妇。 Dalam hati kalau istri mendengar belum tahu dia kerjaan ibu rumah tangga di rumah itu kayak gimana. 如果妻子们听到的话，她就会这样的说：你不知道这个做家务的事情，做家庭主妇是何等的。 Apalagi kalau yang anak-anaknya masih kecil ya, 2 hari ditinggal sudah angkat bendera putih. 更何况如果孩子还小的话，没过2-3天都很头像了。 Bapak Ibu sekalian, 弟兄姐妹， setiap kita memiliki mama. 我们每一个人都有妈妈。 Ketika mereka masih ada di dunia ini, 当他们还在这个世界， mari kita menghargai mereka, mengasihi mereka. 我们来珍惜他们，来爱他们。 Bukan hanya ketika hari mama aja kita memperhatikan mereka. 不要只是当母亲节这样的日期才去关怀他们。 Saya menutup khotbah ini dengan kejadian tadi pagi begitu ya. 我以刚刚早上一个事情来结束今天的讲道。 Waktu mau berangkat ke gereja, dalam mobil saya ngobrol sama anak-anak. 当在车里，我就跟孩子们对话。 Lalu saya bilang, boys, kok kalian nggak ada sih yang ucapin Mother's Day sama mama? 跟他们说，哎，你们为什么没有跟我就是祝我母亲节呢？ Untuk apa mama? Itu kan nggak penting. 他们说，为什么要妈妈要祝你母亲节快乐？那不重要啊。 Kan udah ucapin selamat Natal, selamat Jumat Agung, hari mama nggak perlu. 他们就说，因为我们已经庆祝这个圣诞啦、快乐啦，然后其他等等，这个母亲节应该不会很重要吧？ Saya bilang, loh kenapa nggak perlu? 他说，我就说为什么不必要？ Lalu dia menjawab dengan satu pertanyaan, satu jawaban yang cukup menyentak saya begitu ya. 然后他用一个这样的答案来回答我。 Mama mau, saya cuma ucapin selamat hari mama, tapi setiap hari saya nggak peduli sama mama. Kan Mama. mendingan lebih baik setiap hari saya baik, saya hormat sama mama, itu lebih penting mah. 他就说：“妈妈，你要我只是当这个母亲节的时候我爱你吗？还是你要我除了这个母亲节每一天我都爱你？” Mari kita belajar menjadi anak-anak yang mengasihi mama kita dengan tulus. 我们一起来学习，成为一个顺服爱我们妈妈的 Bukan hanya 孩 di 子。 hari mama kita memperhatikan mereka, memberikan hadiah. 不要只当这个母亲节的时候，我们给他们礼物，爱他们。
Tapi kita pergunakan setiap waktu, setiap hari yang masih ada yang Tuhan berikan. 更是我们用我们的每一天上帝所赐的机会来爱他 Mari 们。 kita berdoa. 我们祷告， Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. 阿爸父神，我们感谢你今天的讲道。 Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menolong setiap mama, 求主你亲自帮助每一位妈妈们， agar kami juga boleh belajar menjadi mama yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dengan takut akan Tuhan. 让我们可以成为敬畏上帝的妈妈们而去活。 Dan kami boleh menjadi berkat bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. 我们可以成为你所赐给我们的孩子，可以成为他们的榜样。 Tolong kami juga ya Tuhan untuk mengasihi mama-mama kami. 求主也帮助我们，让我们得以去爱我们的母亲。 Menjadi 我们的妈妈 anak yang berbakti selagi kesempatan itu masih ada ya Tuhan. 当还有机会的时候，我们可以用这样的机会来爱我们的妈妈。 Terima kasih Bapa di surga. 感谢天上的父， Pakai hidup kami memuliakan nama-Mu. 求着使用我们的生活成为可以荣耀主的器 Lewat 皿， seluruh hidup kami. 通过我们整个的生活， Sebagai suami, sebagai papa, 成为爸爸，成为丈夫的， ajarkan juga kami untuk menghargai istri kami. 教导我们可以去珍惜， Ajarkan juga bagi anak-anak untuk mengasihi mama mereka dengan apa adanya. 教导孩子们可以去爱他们的妈妈。 Terima kasih Tuhan. 感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. 我们祷告乃是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati. 上帝赐福。